TV KPM. Tiba-tiba ada soalan matematik atas meja ni. Siapa yang letak? Tapi tak apa. Kita cuba jawab dulu soalan ni. Faktorkan ungkapan algebra berikut. B kuasa 2 tolak 1. Macam kacang gini. Kita buat dulu. Jawapan dia kurungan B tambah 1 kurungan 1 lagi B tambah 1. Dah siap. Semudah itu sahaja. Hai Irfan. Betul ke tak? Hai cikgu. Apa yang Irfan buat ni? Irfan tengah cuba selesaikan masalah ni cikgu. B kuasa 2 tolak 1. Jawapan dia B tambah 1, B tambah 1 dalam kurungan. Betul tak? Betul ke? Cuba cikgu tengok dulu. Rasanya macam ada salah sikit ni. Salah sikit? Ya, betul. Kat mana tu salahnya cikgu? Saya rasa yang ni salah. Tapi kalau Irfan nak faham dengan lebih lanjut, apa kata masuk kelas cikgu dulu? Jomlah kita masuk kelas cikgu Sangita. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot matematik. Hari ini kita akan sama-sama bagi slot menengah atas. Jadi pastinya kita akan bawakan seorang guru. Jadi, siapakah beliau? Itu dia tadi profil gurunya. Kita persilakan Cikgu Sangkita Kunasaikaran dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Salam sejahtera Cikgu, apa khabar? Khabar baik Irfan. Sihat? Irfan khabar baik? Saya Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama Irfan hari ini untuk slot matematik. Jadi kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat Irfan. Perkenalkan, Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana turut serta menemani kami untuk slot kita pada hari ini. Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang matematik tingkatan 4. Betul. Tapi kita juga bersama dengan murid-murid kita dalam talian. Apa kata cikgu? Kenalkan siapakah mereka? Okey, baik. Jadi kita ada 4 orang pelajar murid saya di sini daripada SMK Raja Ali di Kuala Lumpur. Okey, murid yang pertama adalah Daniel Haras dari tingkatan 4. Hai Daniel. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Irfan. Ada Irfan. Irfan. Irfan juga. Ada Irfan juga. Cuba agak tanya sikit Irfan, lambai sikit. Juga dari tingkatan 4. Baik. Lepas tu kita ada Chai Chang Yu. Juga dari tingkatan 4. Hai Chang Yu. Hai Chang Yu. Dan juga kita ada Syazwani juga dari tingkatan 4. Seorang je yang perempuan di sini. Betul lah cikgu, kita sama-sama dengan seorang bunga dan juga 3 ekor kumbang. Okey. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang matematik tingkatan 4. Jadi bersedia dengan nota, dengan pensel ataupun pen serta kalkulator. Ya, betul cikgu. Betul. Jadi sebagai permulaannya, apa topik yang kita akan ketengahkan hari ini? Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadratik. Tapi sebelum kita belajar fungsi kuadratik, kita perlu tahu asas algebra tersebut. Betul. Jadi kita perlu tahu pemfaktoran algebra yang pernah anda belajar di tingkatan 2. Ingat lagi, di tingkatan 2 anda pernah belajar dalam bab pemfaktoran algebra. Baik. Juga seperti yang Irfan buat sebentar tadi tu. Salah tu cikgu tadi macam mana tu? Sebenarnya ada satu je salah kat sana. Satu je salah kat sana. Jadi untuk bagi kita menjadikan kelas kita menarik pada hari ini, kita akan main satu permainan. Permainan? Permainan awal dah main permainan. Irfan suka. Jadi, kat situ cikgu, Irfan nampak ada 6 sampul yang berlainan. Ya, betul. Apa yang ada dalam tu cikgu? Sebenarnya ada soalan. Ada soalan? Ada soalan. Okay. Permainan matematik lain sikit. Permainan matematik ada soalan di dalam sampul. Baik. Okey, baik. Jadi, saya beri laluan pada Irfan untuk pilih salah satu sampul dan kita akan lihat apa soalan yang ada dalam sampul tersebut. Baik, mari kita pilih dulu. Ada 6 nombor di sini. Jadi, Irfan akan pilih nombor yang ke-3. Baik, nombor yang ke-3. Baik, silakan cikgu. Okey, baik. Baik, ini adalah soalan bagi nombor yang ke-3. Okey, soalannya berbunyi begini. Okey, faktorkan ungkapan algebra berikut. Okey, ungkapan algebranya adalah 3y kuasa 2 tolak 147. 147. So, ini adalah soalannya. Okey, 3y kuasa 2 tolak 147.
Jadi anda kena faktorkan algebra ini. Agak-agaknya Irfan. Ya. Yeah. Rasanya macam kena buat apa ni? Okey, kalau untuk faktorkan cikgu, kita kena kecilkan dulu cikgu. Bagus. Kecilkan dulu nombor dia. Bagus. Okey, baik. Sebelum tu, apa kata kita semak jawapan Irfan? Ada tak betul dengan jawapan kawan yang ada di sini? Baik. Jadi siapa nak berikan jawapan? Ada tak? Syazwani ke? Bukan. Okey, jadi siapa yang bersedia? Irfan nak beri jawapannya. Irfan, jangan malukan Irfan. Sila jawab soalan ini. Okey, baik. Okey. 3y kuasa 2 tolak 147. Berapa jawapan anda, Irfan? Tolak 147. Jadi, apa jawapan dia, Irfan? Come on, Irfan. Come on. Betul. Irfan tengah bersemangat tu, tengah Betul, jawab soalan tengah tu. Jawab soalan. Mungkin ada yang dah dapat jawapan. Daniel macam tersenyum-senyum macam tadi. Okey, baik. Betul sebenarnya Irfan bagi tahu yang kena kecilkan. Jadi bila kita kecilkan, kita kena bahagi dengan nombor 3. Betul. Jadi kenapa kita bahagi dengan nombor 3? Sebab 147 pun boleh bahagi 3, 3 pun boleh bahagi dengan 3. Jadi kita kecilkan nombor itu dulu. Selepas kita kecilkan nombor tu, baru kita buat pemfaktoran algebra tersebut. Jadi, Irfan dah bersedia ke dengan jawapan Irfan? Ke Irfan nak tunjuk pada cikgu jawapannya? Okey, boleh tunjuk dulu Irfan? Dah bagi tahu. Itu dia. Wow, panjang jalan kira dia. Irfan dengar tu. Okey, baik Irfan, boleh tak angkat jawapan tu tinggi sikit. Tinggi sikit? Okey. Okey, baik. Okey, jadi kita Irfan pegang dulu. Okey, baik, kita semak jalan kerja Irfan, iaitu pertama adalah Irfan kecilkan 3y kuasa 2 tolak 147. Iaitu bahagi dengan 3. Okey, bagus. Lepas itu baru kita akan selesaikan soalan tersebut, iaitu y kuasa 2 tolak 49. Okey, sebenarnya langkah yang kedua itu tidak sepatutnya kena ada di sana. Y kuasa 2 tolak 7 tu sebenarnya yang itu tak perlu ada. Kita terus beri jawapan terakhir, iaitu 3 dalam kurungan y tambah 7, y tolak 7. Baik. Terima kasih Irfan. Betul lah tu kan cikgu? Betul lah tu. Tapi kan sekiranya tadi ada jalan kerja yang tidak perlu ada dalam tu, dapat tak markah cikgu walaupun salah? Sebenarnya ada dapat dalam soalan ni 2 markah. Tapi kita akan dapat mungkin 1 markah je. Jadi jalan kerja yang tidak diperlukan tak payah tulis. Tak payah tulis. Kalau tak rugi markah nanti. Ya, betul. Kalau tak rugi markah tu. Okey, baik. Boleh cikgu? Jadi, soalan yang kedua, Irfan nak pilih ke saya pilih? Mungkin cikgu pun boleh pilih. Mana tahu kalau dapat soalan yang senang? Mungkin susah lagi, kita tak tahu. Betul? Okey, baik. Apa kata saya pilih soalan yang mungkin Irfan pun kenal soalan ini. Baik. Okey, baik. Ini adalah soalannya. Okey? Soalannya adalah faktorkan ungkapan algebra berikut, iaitu B kuasa 2 tolak dengan 1. Inilah soalan dia. Okey? B kuasa 2 tolak dengan 1. So B kuasa 2 tolak dengan 1, kita nak faktorkan ungkapan algebra berikut. Ini paling senang. Paling senang yang Abang Irfan pun buat tadi. Tapi itulah salah pula Irfan buat tadi. Jadi siapa yang nak betulkan kesalahan tu? Betul. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan nombor 1? Ini soalan yang nombor 1. Cikgu cabut. Baik, Syazwani. Syazwani. Okey, baik. Silakan. B kuasa 2 tolak 1. B kuasa 2 tolak 1, apa jawapan? Okey, baik. B kuasa 2 tolak 1. Okey, Syazwani ada buat B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Bagus. Lepas tu kita faktorkan B tambah 1, B tolak 1. Jadi Irfan tulis B tambah 1 2 kali, betul? Betul, salah tu. Jadi salah satunya sebenarnya adalah B tolak 1. Okey, baik. Tanya. Saya rasa Syazwani dengan Irfan boleh dapat markah tu. Dapat markah? Dapat markah. Okey, berapa cikgu nak bagi? Saya bagi 1 markah dulu. Okey, 1 markah. Okey, jadi sementara untuk Wani. Sementara Irfan buat yang tu, saya pilih soalan yang lain, boleh? Silakan cikgu. Okey, baik. Saya akan pilih soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Bacakan cikgu soalannya. Okey, baik. Saya akan bacakan soalan nombor 4. Soalannya, faktorkan ungkapan algebra berikut. 5K kuasa 2 tolak 80.
Jadi tips untuk anda adalah seperti mana Irfan jawab sebentar tadi, seperti itulah kita kena buat soalannya. Jadi kita kecilkan dulu nombor betul, cikgu, kita kecilkan dulu jawapannya, soalannya dulu. Okey, jadi siapa yang ingin menjawab soalan? Soalan, Chang Yu. Okey, Chang Yu, silakan Chang Yu. Dah sedia dah. Betul, dah bersedia. Silakan Chang Yu. Okey, baik. Chang Yu pegang dulu. Okey, jadi Chang Yu dah kecilkan. Okey, dibahagi dengan 5. Jadi K kuasa 2 tolak dengan 16. Lepas itu kita nampak di sana 16 itu ditukar menjadi 4 kuasa 2. Bagus. Bagus. Itu adalah langkah yang paling bagus. Okey, 4 kuasa 2. Lepas tu baru kita pecahkan dia menjadi K tambah 4, K tolak dengan 4. Faham? Jadi itu adalah cara nak buat soalan tu. Kalau macam ni, cikgu 2 markah, cikgu. Ini memang 2 markah. 2 markah dalam tangan. Tanya Chang Yu. Okey. Tanya. Jadi ganjaran untuk Chang Yu, cikgu? Saya bagi satu je dulu. Satu je dulu. Okey. Sebab kita ada banyak soalan ni. Betul, cikgu. Tapi itu mungkin soalan terakhir untuk segmen kali ini. Okey, Dan boleh. kita pun dah memahami tentang asas algebra. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Dan hari ini, Irfan ditemani oleh cikgu siapa? Cikgu kita. Alright. Kita akan belajar kali ini tentang punca kuadratik ataupun kaedah graf menggunakan kalkulator. Jadi tanpa memakan masa, jom kita mulakan, cikgu. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari punca kuadratik menggunakan 2 kaedah. Kaedah yang pertama adalah menggunakan graf dan kaedah kedua kita menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator tu pegang dulu, kita akan belajar sebentar lagi. Baik, kita tengok bagaimana kita nak gunakan kaedah graf untuk mencari punca kuadratik. Senang sahaja. Sebenarnya anda perlu tengok graf itu akan bersilang di mana, di paksi X. Jadi anda boleh nampak ada paksi X di bawah. Ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. Jadi bila graf anda bersilang di paksi X, tak kisah di satu tempat ke, di 2 tempat ke, itu adalah jawapan punca persamaan kuadratik kita. Baik, jadi ini adalah apa yang anda perlu tahu secara am. Jadi apa kata dengan pengetahuan itu, mari kita jawab satu soalan. Mari kita saksikan soalannya. Baik. Ini adalah soalan yang pertama. Jadi kita ada 2 graf di sini. Graf yang pertama adalah 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan 0. Dan graf yang kedua, negatif x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan sifar. Maaf tadi cikgu sebut 0, sebenarnya sifar. Sifar. Jadi anda boleh tengok di sana, graf itu bersilang di 2 tempat di paksi X. Okey, sebenarnya saya nak bagi tahu kenapa kita pilih jawapan dari paksi X. Sebab pemboleh ubah kita adalah X. Huruf yang ada di sana adalah huruf X dalam persamaan anda. Jadi sebab itu kita tengok paksi X dekat mana dia bersilang, dekat situlah jawapannya. Jadi soalan ni tak payah fikir panjang-panjang, baca sahaja graf betul, anda. tengok saja dekat nilai berapa terletak di titik tersebut. Betul. Okey, baik. Saya rasa senang kan soalan ni? Apa kata kita tanya siapa yang sudi untuk menjawab soalan Siapa yang sudi tu? Silakan. Sebab soalan sangat betul, senang. Betul, tengok je dekat graf tu berapa nilai betul. dia. Soalan pertama. Soalan baik, siapa? Boleh angkat tangan? Cuba. Irfan lagi. Irfan. Saya suka semangat tu, Irfan. Silakan. Ya, betul. Okey, baik. Apakah jawapan Irfan? Okey, alright. Irfan lukis balik. Tu dia jawapan dia. Punca ialah negatif 4 dan 1.5. Bagus. Okey, bagus. Itu adalah jawapan yang betul. Jadi Irfan,
markah untuk Irfan adalah satu markah. Satu markah untuk Irfan. Okey, baik. Sementara itu, apa kata kita dengar jawapan bagi soalan B? Siapa yang ingin menjawab soalan B pula? Haras ke Chang Yu? Chang Yu. Okey. Chang Yu, okey. Haras macam, okey, tak apa. Kita akan jawab lepas ni. Okey, baik. Chang Yu, apakah jawapan Chang Yu bagi soalan B? Berdasarkan graf, punca ialah -1 dan 4. -1 dan 4. Jadi kita boleh lihat -1 dan juga kita boleh lihat 4. Ni memang cantik. Graf ni memang sangat cantik. Betul. Memang dia duduk di atas -1 dan juga 4 dan itu adalah jawapannya. Okey, baik. Sebelum tu, apa kata kita semak betul tak jawapan tadi? Mereka berdua. Jadi jawapan mereka berdua sangat tepat dan sangat bagus. Cikgu Chang Yu, berapa markah nak bagi, Cikgu? Satu markah Satu juga. markah lagi. Satu markah juga. Okey. Okey, kita belum lagi dapatkan markah untuk Haras ni. Haras ni tengah bersedia. Tengah bersedia ni. Okey, baik. Kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua juga adalah soalan yang melibatkan graf. Okey, baik. Soalan yang pertama adalah 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan sifar. Dan soalan B pula, negatif x kuasa 2 tambah x tambah 20 sama dengan sifar. Jadi senang. Sangat senang soalan ni. Jadi, apa kata kita tanya siapa nak menjawab? Saya rasa kali ini apa kita panggil saudara Haras pula. Boleh Haras? Orang lain nak jawab soalan tu. Murid lain yang nak jawab. Siapa nak jawab? Sila. Wani nak jawab. Okey, Wani dulu. Wani nak jawab. Ini yang kita sebut ladies first. Betul. Harus bagi laluan kepada Wani. Silakan Wani. Okey, baik. Silakan. Punca ialah negatif 0.35 dan 2. Okey, negatif 0.35 dan juga 2. Okey, baik. Kita simpan dulu. Okey, kita simpan dulu jawapan tu. Apa kata saya nak dengar jawapan untuk soalan B? Siapa nak menjawab soalan B? Akhirnya. The gentleman has come. Okey, Silakan. baik. Okey. So jawapan dia punca ialah negatif 4 dan 4.8. Dan 4.8. Okey, baik. Kita semak. Adakah betul jawapan mereka? Betul. Tanya pada mereka berdua. Okey, jawapannya sangat betul. Baik, Cikgu. Semua boleh dapat markah. Okey, sementara itu Cikgu boleh terangkan dulu apa yang kita nak belajar seterusnya. Okey, baik. Seterusnya pula, kita sudah pun belajar bagaimana untuk mendapatkan punca dengan menggunakan graf. Okey, graf itu senang jika graf itu diberi dalam bentuk sata Cartesian. Ini maksudnya sata Cartesian. Kalau diberi dalam sata Cartesian, senang kita nak dapatkan jawapannya. Tapi kalau katakan kita mendapat soalan yang begini, di mana soalan dia hanya soalan sahaja. Katakan ni adalah soalannya. Okey, ni adalah soalannya dan tidak ada graf di sana. Tidak ada graf langsung. Bagaimana kita nak dapatkan jawapan bagi X tersebut? Jadi ini adalah kaedah yang kedua yang kita akan menggunakan, iaitu kaedah kalkulator. Okay, sebenarnya Irfan, kalkulator zaman sekarang pelbagai jenis kalkulator. Dah canggih, Cikgu. Dah canggih. Okay. Irfan tahu tak ada kalkulator yang berwarna pink? Tak tahu, Cikgu tak pernah nampak sebelum ni. Ya, ada kalkulator yang berwarna pink, merah jambu dan juga ada kalkulator yang warna biru. Warna biru pun ada. Warna biru pun. Dulu masa kita kalkulator hitam sahaja. Semua sama, satu jenis je. Betul, semua satu jenis. Jadi, hari ini Cikgu akan tunjukkan kepada anda dua jenis kalkulator. Dalam dua jenis kalkulator, bagaimana anda nak jawab soalan pemfaktoran kuadratik ini. Bagaimana kita nak faktorkan kuadratik. Jadi, bagi kalkulator yang pertama, Irfan nak cuba ke kalkulator yang pertama? Boleh, Cikgu. Warna hitam ni ya? Ya, warna hitam tu. Okey, baik. Irfan, apa kata Irfan tekan mod 3 kali. Okey, 3 kali. Irfan tekan mod 3 kali. Selepas itu, Irfan pilih nombor 1, iaitu EQN. EQN ataupun equation. Okay. Lepas itu, ada simbol ke kanan. Kita scroll ke kanan, betul. Okay. Lepas tu boleh nampak degree. Degree maksudnya adalah kuasa tertinggi. Jadi ini adalah kuadratik, jadi 2. Kita akan pilih 2. Selepas itu mereka tanya A itu apa, lepas tu B itu apa, C itu apa. Inilah
masanya anda kena tahu A tu yang mana satu. Betul. Jadi berdasarkan soalan ini, A saya adalah 1, Okey. B saya adalah 4 dan C saya adalah 8. 8. Macam tu. Jadi Irfan masukkan sini cikgu Sebenarnya kalau Irfan masukkan mungkin tak dapat jawapan dia. Oh, Sebab ini adalah contoh sahaja. Contoh soalan. Tapi itulah caranya cikgu. Tapi itulah caranya. Jadi bila kita masukkan semua ini dan kita tekan sama dengan, kita terus akan dapat jawapan. Jadi adakah satu jawapan, dua jawapan, kalkulator akan beritahu kepada kita. Jadi itu adalah salah satu jenis kalkulator yang kebanyakannya pelajar murid menggunakan. Tapi sekarang kita ada kalkulator yang lebih canggih. Iaitu kalkulator yang warna putih ni. Warna putih ni, cikgu. Kalkulator yang warna putih. Boleh saya ambil? Silakan. Okey, baik. Kita ada kalkulator yang warna putih ni. Okey, kalkulator ini bukannya rumit pun sebenarnya. Okey, apa yang anda kena buat adalah anda klik kepada menu, tekan pada menu. Lepas itu anda pilih di mana ada XY sama dengan kosong. Okey, anda boleh nampak XY sama dengan kosong, iaitu di sebelah sini. Okey, ni XY sama dengan kosong dan kita tekan sama dengan. Jadi kita akan nampak dua, simultaneous polynomial. Jadi kita akan pilih polynomial. Okey, jadi yang ni kalkulator putih, dia bahasa dia teknikal sikit. Iyalah tu. Teknikal sikit. Canggih jadi lebih teknikal. Jadi kita pilih nombor 2. Okey. Okey, kita pilih nombor 2 dan dia akan tanya soalan yang sama macam tadi. Degree dia apa? Tapi beza kalkulator ni dengan itu, kalkulator hitam sampai degree 3. 3, betul? Yang ini sampai degree 4. Okey, makin canggih. Makin canggih. Jadi kita pilih 2 dan anda masukkan semua nilai yang ada dengan anda. Nilai A, nilai B, nilai C. Yang bezanya adalah cara dia tertera adalah sebiji macam anda punya kuadratik. Okey. Dia nampak sebiji macam kuadratik tersebut. Jadi senang anda nak semak jawapan anda. Adakah betul anda masukkan dia punya nilai? Cikgu, satu soalan cikgu. Ya, betul. Okey, contohnya soalan tu X kuasa 2 tolak 4X. Jadi untuk B tu kita kena letak negatif 4, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Betul Irfan. Bagus soalan Irfan tu tadi. Sebab kadang-kadang mungkin murid-murid ni tertinggal simbol kan. Dia hanya ambil nombor sahaja. Betul. Jadi kalau tertinggal simbol, nanti semua jawapan anda akan salah. Jadi pastikan tak ada simbol yang tertinggal. Ya, betul. Lepas tu tekan sama dengan. Senang dapat kan? Jawapan. Senang je. Senang je. Tapi kalau anda dapat jawapan, kemungkinan anda akan dapat 2 jawapan. Okey, contohnya anda akan dapat 2 jawapan ni. Jawapan dia X sama dengan 5, X sama dengan 2. Okay. Jadi apa anda kena buat adalah anda kena tulis jawapan dia dalam kurungan tetapi di atasnya. Jadi dalam kurungan pertama adalah X tolak 5 sebab bila kita pindah 5 ke belah kiri dia jadi tolak. Negatif. Yang ini pula akan jadi X tolak dengan 2. Macam tu. Jadi anda kena ingat kalkulator beri jawapan sahaja. Jalan kerja anda kena buat. Okey. Itu sesuai untuk mungkin kertas 1 tapi kalau kertas 2 ada kertas 2 sekarang. So kertas 2 betul. maksudnya memang kena tulis balik jalan kiranya. Jalan kira dia. Okey, baik. Cikgu dah terangkan dengan banyak mengenai kalkulator. Mari kita tengok soalan. Jadi ini adalah soalannya. Okey. Soalan anda adalah, cikgu bagi soalan yang memang senang. Okey, soalan A. X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan 0. Lepas tu soalan B pula, X kuasa 2 tolak 10, X tambah 16 sama dengan 0. Lepas tu kita ada soalan C yang cikgu ada petakkan soalan C kenapa, tu. Cikgu? Kenapa tu? Sebentar lagi. Okay, negatif 3X kuasa 2 tambah 5X tolak 2 sama dengan 0. Okay, sementara kawan-kawan anda yang berada di rumah ni tengah menjawab soalan ini, apa kata cikgu terangkan kenapa cikgu petakkan soalan tersebut. Kenapa cikgu petakkan? Sebelum anda menggunakan kalkulator, sebenarnya apa-apa yang negatif, cikgu salin balik soalan dia, tambah 5X tolak 2 sama dengan 0. Apa-apa yang ada negatif, apa yang anda kena buat adalah anda kena darabkan negatif setiap satu ni. Bermaksud A saya kena sentiasa positif. Kena tukarkan dulu cikgu. Ya, betul. Kalau A saya sentiasa positif, baru boleh guna kalkulator. Kalau tak, jalan kerja ni akan salah. Baik. Jadi ini akan menjadi 3X tolak 5X tambah 2 sama dengan sifar. Baru kita guna kalkulator. Baik Okey, baik. Apa kata kita dengar jawapan bagi soalan A? Mari kita saksikan. Siapa yang ingin menjawab soalan A? A dulu. Siapakah dia? Siapakah dia? 4 murid cikgu. Okey, Chang Yu. Okey, silakan Chang Yu.
Boleh bacakan jawapan. Okey, baik. Chang Yu pegang dulu. Okey, jadi kita semak jalan kerja. Soalan ni memang sangat senang. Jadi X tolak 5, X tambah 3 sama dengan sifar. Lepas tu kita tulis jawapan dia. Okey, baik. Betul, bagus. Chang Yu akan dapat 2 markah dekat sini. Okey, bagus Chang Yu. Okey, apa kata kita lihat soalan B pula? Soalan B pun lebih kurang sama macam soalan A. Jadi apakah jawapan bagi soalan B? Cikgu, 1 markah untuk Chang Yu dulu. Ya, betul. 1 markah untuk Chang Yu dulu. Okey, siapa yang ingin menjawab soalan B? Silakan. Irfan. Silakan Irfan. Mari. Okey, baik. Irfan kena banggakan Abang Irfan di sini. Iyalah tu. Ya, betul. Pastikan betul. Okey, baik Irfan. Nak tunjukkan jawapan ke? Okey, baik. Pegang dulu Irfan. Okey, baik. Ini adalah jalan kerjanya. Kita nampak X tolak 8, X tambah 2 sama dengan sifar. Lepas tu bila kita pindah, X sama dengan 8 atau X sama dengan 2 ke negatif 2. Jadi kita kena fikir tu. Adakah jawapannya 2 ke? Adakah jawapan dia negatif 2? Jadi kalau tak silap cikgu, jawapannya sebenarnya sepatutnya adalah negatif 2. Kemungkinannya adalah negatif 2. Jawapan dia. Okey? Baik. Tapi Irfan masih akan dapat markah. 1 markah di sana. 1 markah di situ. Tahniah Irfan. Okey, baik. Tahniah. Tapi cikgu nak lihat soalan C. Soalan C. Siapa yang ingin menjawab soalan C? Jawapannya. Kita kena positifkan dulu. Okey, Wani. Okey, silakan Wani. Okey, baik. Jadi, pertama sekali, Wani telah menukar. Dia menjadikan 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 2. Okey, sebenarnya dia adalah 3X kuasa 2 tolak 5X. Tolak 5X tambah 2 sama dengan sifar. Lepas tu baru kita dapatkan jawapan daripada kalkulator. Okey, tapi ada satu yang menarik di sana, iaitu bila anda dapat jawapan dalam bentuk pecahan, X sama dengan 2/3. Cara untuk anda menulis dia dalam kurungan adalah cara tersebut, di mana 3 di penyebut itu anda darab dengan X, baru anda pindah 2 ke belah kiri. Jadi bagus, good attempt. Bagus. Cara yang bagus. Cubaan yang baik. Baik, itulah dia cara untuk kita faktorkan menggunakan 2 kaedah. Yang pertama graf dan yang kedua menggunakan kalkulator. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4, di mana kita sedang belajar tentang kuadratik bersama dengan cikgu kita. Jadi untuk segmen kali ini kita akan belajar pula tentang lakar graf. Betul ke cikgu? Ya, betul. Betul. Jadi untuk segmen ini kita akan belajar bagaimana kita nak melakar graf kuadratik itu. Memandangkan anda dah mempunyai asas, iaitu anda dah mengenali nilai A itu apa, nilai B itu apa, nilai C itu apa, dan juga anda telah pun mempelajari bagaimana untuk mengira punca persamaan kuadratik tu dengan menggunakan kalkulator ataupun dengan menggunakan kaedah graf. Sebenarnya kalkulator paling senang. Jadi kita dah belajar semua asas itu. Sekarang apa kata kita lukis pula? Kita lakar. Bukan lukis kita lakar graf kuadratik itu. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang perlu anda ketahui sebelum anda membuat lakaran graf. Jadi apa yang diperlukan adalah seperti yang cikgu sebut sebentar tadi. Anda perlukan nilai A, nilai C, iaitu nilai pintasan Y. Anda telah pun mengenali C itu nama lainnya adalah pintasan Y. Dan juga punca persamaan kuadratik jika ada. Sebabnya ada sesetengah soalan punca persamaan kuadratik tak ada. Tak ada. Ataupun dia ada satu je punca persamaan kuadratik. Jadi kita kena tahu yang mana satu adalah punca persamaan kuadratiknya. Lepas itu, tambahan. Ini adalah sekadar tambahan sahaja. Paksi simetri, iaitu ini adalah formulanya, iaitu negatif B/2A. Jadi kita perlu ambil nilai negatif B, nilai B dan nilai A dan kita masukkan dalam formula. Kenapa cikgu cakap tambahan? Sebab
kalau ada paksi simetri, lagi cantiklah graf kita. Betul. Kalau tak apa. Memang bagus, cantik graf anda, tapi mungkin tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Tak berapa simetri lah namanya. Okey, kalau nak kita letak formula ni negatif B bagi 2A. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada masalah. Okey, baik. Jadi, cikgu akan tunjukkan kepada anda satu contoh. Okey, ini adalah contohnya. Ini adalah soalannya. Okey, negatif 2X tambah 2X tambah 40. Okey, sekarang cikgu akan lihat nilai A dulu. Jadi nilai A saya adalah negatif 2. Kenapa cikgu perlukan nilai A? Sebab cikgu nak tahu sama ada graf ini akan berbentuk U ataupun berbentuk N. Jadi ini adalah negatif, jadi graf kita bentuk begini. Okey, lepas itu kita perlukan nilai C. Nilai C saya adalah 40. Jadi nanti graf saya akan pintas di 40. Okey, sekarang untuk mencari punca persamaan. Di mana anda dah belajar dah sebelum ni bagaimana nak cari punca persamaan. Pertama sekali cikgu kecilkan semua ini dulu, iaitu cikgu bahagi semua ini dengan negatif 2, negatif 2 dan negatif 2. Jadi cikgu akan dapat X kuasa 2 tolak X dan cikgu akan dapat tolak dengan 20 di sini. Lepas tu cikgu akan faktorkan dia. So bila cikgu faktorkan, cikgu akan dapat X tolak 5 dan X tambah dengan 4. Ini jawapan yang cikgu akan dapat. Lepas tu jawapannya 5 dan juga negatif 4. Okay, bila dah dapat semua nilai ini, kita dapat nilai ni dan nilai ni, kita terus masukkan dalam lakaran graf kita. So bila anda lakar, pastikan ada dua paksi, paksi fx dan paksi x. Dan kita masukkan setiap satu nilai ni. So kita masukkan 40 mungkin di sini. Jadi cikgu masukkan 40 di sini. Dan kita ada 5 dan negatif 4. Ingat, bila anda nak label betul-betul negatif di belah mana, positif di belah mana. Jadi perlu tahu semua tu. Lepas itu, saya dah tahu bentuk begini dan saya akan melakar dia. Saya akan lakarkan dia. Bentuk dia. Jadi kita dah dapatlah lakaran. Dah selesai. Okay. Jadi senang kan? Senang untuk melakar graf. Jadi apa kata kita tengok soalan pula? Mari kita saksikan. Mari kita saksikan soalan dia yang menguji anda pula lepas ni. Okay. Sebab Abang Irfan anda memang dah pandai. Mana ada. Kita sama-sama belajar hari ini dan keempat-empat semua kena bersedia. Okey? Okey. Jom. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Okey, lakarkan graf berikut. Jadi kita ada A, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Dan kita ada B, iaitu fx x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Jadi, tipsnya adalah pastikan bentuk. Tentukan bentuk dia terlebih dahulu. Tengok nilai A itu dulu berapa. Ya, betul. Kan? Tentukan nilai A terlebih dahulu. Bentuk dia smiley ke, bentuk dia murung. Itu yang kita sebut tu. Itu. Murung ke senyum? Murung ke atau dia senyum. Okey. Ataupun kita dia gembira ke dia sedih. Okey, baik. Siapa yang ingin menjawab soalan A? Silakan. Siapa yang ingin menjawab soalan A? Yang dah lakar. Wani. Okey, silakan Wani. Okey, baik. Wani atas sedikit. Okey, baik. Jadi itu adalah lakaran graf Wani. Okey, baik. Cikgu boleh lihat nilai 3. Wani, boleh ke kalau cikgu nak lihat nilai X tu? Nilai apa? 1, cikgu. 1 dan juga 3. Okey, baik. Pertama sekali cikgu akan semak terlebih dahulu C tu betul atau tidak. Saya rasa Wani ada satu lagi kertas yang Wani nak tunjukkan. Betul? Ada sebab tadi dia dah pegang dah kertas tersebut. Nak tunjuk. Ini dia. Ini yang saya nak semak tu. Okey, baik. X kuasa 2, A tu didapati lebih besar dari sifar ataupun positif. Okey, lepas tu pintasan Y dia 3, lepas tu dia kira punca dan dia dapat punca, seterusnya lakar graf. Tengok senang kan? Langkah tak banyak. Betul. Jadi senang kita nak dapatkan jawapan. Yang pertama sekali tentukan dulu sama ada graf tu senyum atau sedih. Ya, jadi betul. sebab A ni tu lebih dari 1. Ya, lebih dari sifar. Lebih dari sifar, jadi kita kena senyumkan graf kita. Ya, betul. Okey, baik. Apa kata kita lihat soalan B pula? Mari kita. Okey, baik. Soalan B. Siapa yang ingin menjawab soalan B? Haras. Okey, silakan Haras. Tersenyum Haras kat situ. Senyum. Sila. Saya rasa graf pun graf senyum rasanya. Okey, baik. Haras pegang terlebih dahulu. Cikgu nak semak. Cikgu nak semak dulu. Okey, baik. Nilai C-nya betul. Okey, bila dia faktorkan, jadi pemfaktoran pun betul. Ini satu lagi. Cikgu nak sebut. Bila tengok pemfaktoran bawah sekali, kita dapati kedua-dua jawapan dalam kurungan adalah sama. Betul. X tolak 3, X tolak 3. Jadi jawapannya sebenarnya X sama dengan 3 dua kali.
Tapi kita tulis sekali cukup. Cukup Sekali cukup. Okey. Maksudnya dekat 3, bila anda lukis graf tu akan menyentuh paksi X di 3 sahaja nanti. Satu je lah Satu punca je. dia. Jadi, apa kata kita lihat grafnya? Haras ada graf ke? Tunjukkan hasilnya, Haras. Itu dia. Okey, Itu dia, senyum selebar dia sendiri. Haras. Okey, baik. Inilah graf dia. Okey, graf dia sangat cantik. So itu adalah jawapannya. Jadi Tahniah, bagus. Haras. So Okey. kedua-duanya boleh dapat markah. Oh, boleh cikgu. Saya lupa tentang itu. Okey, Ya, Chang Yu 1, okey. Haras 1. Okey. Chang Yu yang jawab. Wani kan? Wani. Maafkan saya, Wani. Wani. Okey. Lepas ni mungkin Chang Yu pula. Okey, alright. Baik, ini adalah soalan yang seterusnya, iaitu lakarkan graf berikut. Iaitu kita ada 2 graf, negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15 dan negatif 2X kuasa 2 tambah 18. Okey, baik. Siapa yang ingin menjawab soalan C? Siapakah dia? Okey, Kita sebut Chang Yu tadi, Chang Yu yang menjawab soalan Sebaik C. abang panggil dia tadi. Okey, Okey, silakan. baik. Silakan Chang Yu. Jalan kira dulu. Okey, jalan kira dulu. Okey, baik. Bagus murid-murid ni tanpa saya sebut mereka tunjukkan jalan kira dulu. Terus. Okey, Bersedia. baik. Okey, jadi ini adalah jalan kiranya. Kita dapati A-nya adalah kurang daripada sifar. Jadi grafnya graf yang sedih. Graf yang sedih. Jadi pintasan Y-nya adalah 15. Sebenarnya itu adalah satu optional untuk anda. Sebenarnya anda boleh tulis C sama dengan 15 sahaja pun dah cukup. Kalau anda tulis pintasan Y sama dengan 15, kalau cukup masa tulislah, kalau tak apa. Okey, baik, kita lihat cara dia menjawab. Dia faktorkan, lepas tu dia mendapat jawapannya negatif 3 dan juga 5. Tapi Chang Yu jangan lupa ya, bila anda buat negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15, kena positifkan X kuasa 2 tu dulu. Jadi kena tunjuk jalan kerja tu. Baik. Okey, baik. Graf Chang Yu. Nak lihat graf pula. Itu dia. Graf dia memuncak macam gunung tu, graf dia. Okey, baik. Jadi ini adalah grafnya, negatif 3, 5 dan juga 15. Jadi bagus. Okey, baik. Tanya pada Chang Yu. Okey, baik. Kita lihat soalan D. Saya rasa macam 3 orang dah jawab tadi. Betul, tinggal seorang lagi yang mempunyai nama yang sama. Irfan, nak jawab ke soalan tu? Sila. Adakah Irfan nak jawab soalan D? Ya, dah angkat tangan. Betul. Okey. Okey, baik. Silakan Irfan. Jalan kiranya Okey, dulu. baik. Jalan kiranya begini. Okey, nilai A-nya begitu. Nilai C-nya begini. Okey, kalau anda lihat di sini, Irfan tidak mencari punca persamaan tu, tidak mencari X. Kenapa? Sebab kita tak ada nilai X tu tak ada. Dia setakat negatif 2X kuasa 2 tambah 18 sahaja. Okey. Yang tengah-tengah yang tengah tu tak ada. Jadi tak payah nak cari dia punya punca persamaan tu. Jadi ke dia cari punca persamaan? Oh, dia ada cari juga ada punca juga, persamaan. cikgu, kat bawah. Dia ada cari juga. Okey, baik. Irfan, mungkin Irfan angkat kertas yang kedua? Okey, baik. Ini dia dah sudah pun dapat punca persamaan. Mungkin disebabkan oleh dia boleh dapatkan jawapannya. Ada setengah soalan yang anda mungkin tak dapat jawapan terus. Jadi tak perlu nak cari punca persamaan. Okey, baik. Boleh tak saya dapatkan graf Irfan? Irfan, tunjukkan graf Irfan. Macam mana hasilnya? Hasil grafnya. Menggunung ke? Menggunung ke hasil grafnya? Ya. Okey. Belakang sikit, Belakang Irfan. sikit. Okey, bagus. Itu dia grafnya. Negatif 3, 3 dan juga 18. Baik. Tanya kepada anda semua. Okey. Satu mata untuk bagi Irfan. Okey. Baik, cikgu nak terangkan satu lagi. Silakan, Satu lagi cikgu. yang mungkin boleh dijadikan penting, mungkin atau tidak. Tapi cikgu nak dapat tahu dekat mana dia akan belok. Bila kita naik, dia kena belok ke bawah. Betul, jadi di mana dia akan membelok? Tak boleh nak terlajak sangat ke belakang pun tak boleh. Betul. Jadi apa kita buat? Kita ambil je paksi X ni dan kita cari tengah-tengah dia. Okey. Nilai tengah. Jadi kita dapat negatif 4 dan 5. Jadi bila kita tambah, kita dapat 9. Betul. Negatif 4 sehingga sifar ni kita dapat 4. Yang ni sehingga sini kita dapat 5. Jadi jumlahnya adalah 9. Dan 9 antaranya yang tengah-tengah adalah 4.5. Jadi apa saya buat? Dari negatif 4 ni cikgu kira 4.5. Kita dapat 4
dan tambah lagi 0.5. Tambah lagi 0.5, jadi di sini baru dia akan membelok ke bawah. Itu tips yang terbaik sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kita naik, kita tak tahu dia akan turun ke mana. Mungkin dia dah naik, anda dah turun awal. Jadi itu adalah tipsnya. Baik, terima kasih cikgu kita. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM untuk slot Matematik. Hari ini kita belajar tentang kuadratik. Jadi untuk segmen kali ini, cikgu kita akan bawakan kita berkenaan dengan soalan-soalannya. Jadi adakah semua dah bersedia? Cantik. Jom kita mulakan. Okey, baik. Jadi anda pun telah mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana untuk mencari punca persamaan kuadratik menggunakan kalkulator. Anda telah pun melakar graf kuadratik tersebut. Anda telah pun tahu bagaimana untuk melakar graf tersebut. Sekarang kita akan gunakan semua pengetahuan itu dan kita akan jawab soalan. Jadi soalan kali ini adalah soalan yang lebih rumit sedikit. Lebih rumit sedikit, tapi taklah berapa rumit pun. Jadi cikgu ada soalan untuk anda. Sebenarnya cikgu sediakan 4 soalan untuk anda. Okay, jadi anda buat soalan yang boleh anda buat. Yang paling senang sebenarnya soalan A dan soalan C sebenarnya. Jadi kita dapati ada 4 soalan di sana. Cikgu bacakan soalan A dulu. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Lepas tu kita ada soalan B di mana kita ada 7/2 di tengah-tengahnya. Lepas tu kita ada soalan C di mana kedua-dua belah kiri dan kanan ada pecahan. Jadi apa yang perlu anda buat kalau ada pecahan? Dan soalan D pula adalah soalan yang berbentuk dalam kurungan. Jadi tips untuk anda, kalau ada kurungan, kembangkan kurungan tersebut. Jadi anda darab Y dengan Y dan seterusnya. Jadi apa kata kita dengar jawapan bagi soalan A? Sebenarnya soalan A adalah soalan paling senang di sini. Paling senang. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan A? Silakan. Irfan juga. Hari ini Irfan di sana dan Irfan di sini. Dua-dua bersemangat. Baik, silakan Irfan. Okey, silakan. Jawapan untuk soalan A. Kita nak tentukan punca persamaan kuadratik sahaja. Bukan melakar graf, punca sahaja. Okey, baik. Sebab soalan pun senang, jawapan pun sangat ringkas. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, baik. Betul betul jawapan Irfan, X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Kalau cikgu akan bagi 3 markah. Di mana cikgu akan bagi markah bila anda tulis dalam kurungan 1 markah. Baik. Jawapan 3 1 markah, jawapan 2 1 markah. 3 markah jadi dalam 3 markahnya. Okey, baik. Sebelum kita pergi pada soalan B, apa kata kita buat soalan C? Soalan C untuk cacing. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan C? Wani. Okey, baik. Silakan Wani. Macam mana kita nak buat soalan pecahan tu ya? Macam mana kita nak buat soalan pecahan tu? Okey, baik. Jadi Wani pegang sekejap. Jadi kita boleh nampak di sini ada pecahan. Okey, bagi tips untuk anda adalah kalau ada pecahan, anda akan buat pendarapan silang. Ya, darab silang. Darab silang. Jadi X anda darab dengan X tolak 4. 2 anda darab dengan 5X tolak dengan 24. Jadi anda akan dapatkan jawapan. Lepas tu saya rasa Wani ada faktorkan. Lepas tu dapat jawapan dia iaitu 8 ataupun X sama dengan 6. Okey, baik. Untuk soalan ni, berapa markah yang cikgu boleh bagi? Sebenarnya cikgu boleh bagi anda 4 markah. Mana satu markah kita tambah tu cikgu? Markah yang pertama yang paling penting adalah pendarapan silang tu. Okey, pendarapan silang tu 1 markah. Anda tulis dalam bentuk kuadratik 1 markah, anda faktorkan 1 markah, lepas tu anda dapatkan jawapan dia. Jawapan dia 8 atau 6 tu cikgu terus bagi 1 markah. Jadi kalau salah satunya salah, tak ada markah. Baik. Baik, boleh Okey, baik. Apa kata kita lihat soalan B? Rasa macam soalan B ni senang sikit. Betul lah, cikgu. Soalan B. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan B?
Chang Yu. Chang Yu ingin menjawab soalan B. Okey, silakan Chang Yu. Soalan B ya. Okey. Okey, baik. Jadi ini adalah soalannya. Okey, baik. Itu adalah jalan kerjanya. Okey, jadi kita boleh lihat dia dah pindahkan dan menjadikannya dalam bentuk asas kuadratik. Lepas tu fakturkan dia. Okey, baik. Di sini kita boleh lihat 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 4. Jadi kalau kita ingin hapuskan pecahan, jadi kita darabkan semua pemboleh ubahnya, semua sebutan algebra dengan penyebut pecahan itu. Jadi penyebut pecahan adalah 2. Jadi kita darabkan setiap sebutan algebra dengan 2. Baik, jadi 2x kuasa 2 dengan 4, cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Tanya pada Chang Yu. Okey, baik. Soalan D, cikgu beri peluang kepada anda yang berada di rumah untuk mendapatkan jawapan bagi soalan D. Tapi cikgu akan kongsi jawapan bersama dengan anda. Ini adalah jawapan bagi soalan D. Adakah anda mendapat jawapan yang betul? Sama cikgu. Negatif 5 dan juga 4. Itu adalah jawapannya. Okey, pastikan anda mendapat jawapan yang sama. Okey, baik. Tak semak balik, jumpa cikgu untuk dapatkan betul. solusi. Okey, baik. Apa kata kita lihat soalan lakaran? Graf bagi fungsi kuadratik. Jadi kita ada 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24 dan x kuasa 2 tolak 8x tambah dengan 16. Okey, jadi siapa yang ingin menjawab soalan A? Chang Yu lagi sekali. Okey, baik. Silakan Chang Yu. Dia nak makan banyak ni cikgu. Chang Yu nak makan banyak ni. Okey, jadi ini adalah lakaran graf. Jadi, adakah perlu anda tunjukkan kepada cikgu apa nilai A dia, apa nilai C ke, apa nilai punca? Sebenarnya boleh. Boleh. Kalau boleh, anda tunjukkan pada cikgu. Chang Yu ada tulis di mana-mana nilai A dia apa, nilai C-nya apa? Ada tak? Puncanya apa? Baru nak tulis. Baru nak tulis. Potong markah. Okey. Maksudnya jawapannya ada di sini ni. Betul. Dia tengok je di minda dia tengok je dah dapat dah jawapannya. Tu ada. Ada jawapannya. Tiba-tiba muncul. Okey, baik. Jadi, negatif 4 dengan 3 tu rasanya Chang Yu dapat macam mana tu? Negatif 4 dan 3. Ya, negatif 4 dan 3 tu. Datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Negatif 4 dan 3. Saya guna kaedah calculator. Tanya Chang Yu. Chang Yu gunakan kaedah kalkulator untuk dapatkan jawapannya. Jadi tanya. Untuk jimat masa, cikgu. Ya, untuk jimat masa. Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. X kuasa 2 tolak 8x tambah dengan 16. Siapa yang ingin memberi jawapannya? Ini soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Jadi, Irfan juga. Pengakhirannya. Silakan, Irfan. Okey, silakan Irfan. Okey, baik. Ini adalah grafnya. Okey, Irfan, ada tak Irfan ada tulis mana-mana jalan kerjanya? Ada Ada tak? Oish. Ada. Baru nak tulis je? Baru nak tulis juga. Tak Grafnya dah betul. Graf dah betul lah. Graf dah betul. Graf Cuma dah nak betul. dapatkan jalan kiranya bagaimana. Jalan kerjanya. Okey, rupanya baru nak tulis jalan kerjanya. Okey, tak apa. Irfan, apa kata Irfan tunjuk graf sekali lagi? Okey, baik. Jadi, ini adalah grafnya. Kita dapati ada satu je nilai X di bawah, iaitu 4. Jadi, anda yang berada di rumah, jika anda fakturkan, anda akan dapat dua jawapan yang sama. X sama dengan 4, X sama dengan 4. Jadi, kita tulis sekali sahaja. Baik, sebab tu, graf tu sekali. Okey, jadi betul untuk Irfan, cikgu? Betul. Tahniah, satu markah lagi untuk Irfan. Ya, betul. Okey. Baik, rasanya dah selesai cikgu. Soalan-soalan yang cikgu berikan dan bawakan untuk hari ini. Jadi, inilah jawapannya. Ya, ini adalah jawapannya. Tepat sekali jawapan murid-murid kita. Apa kata cikgu berikan sedikit rumusan tentang topik kita pada hari ini? Silakan, baik. cikgu. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah dua. Iaitu kita belajar mengenai punca persamaan kuadratik. Anda boleh menggunakan kaedah graf dan juga anda menggunakan kaedah kalkulator. Dan anda telah pun lihat cikgu gunakan dua jenis kalkulator untuk tunjukkan kaedah kalkulator. Dah dapat punca persamaan kuadratik, apa lagi? Kita belajar lakar graf kuadratik. Jadi nak lakar graf kuadratik, anda perlukan 3 benda. Nilai A, nilai C dan nilai punca persamaan kuadratik. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini. Betul, cikgu. Dan untuk graf pula, kita pastikan yang mana satu graf itu bentuk senyum ataupun dia sedih. Kalau betul. A itu nilainya lebih pada kos sifar, betul. senyum. Senyum, kalau betul. kurang pada sifar,
kita sediakan graf itu. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang ni mungkin cikgu boleh berikan berdasarkan prestasi mereka hari ini, bagaimana penilaian kepada prestasi keseluruhan mereka. Okey, baik. Saya rasa hari ini semua murid telah pun mendapat pencapaian yang sangat cemerlang. Sangat-sangat cemerlang. Boleh tengok cikgu markah dekat sini. Markah di sini saya rasa Chang Yu dan Irfan di sana mendapat markah yang sama. Oh, markah yang sama. Dan termasuk Abang Irfan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Nampaknya semua cemerlang hari ini. Tahniah daripada murid-murid daripada SMK Raja Ali. Dan mungkin cikgu boleh beritahu kepada semua bagaimana untuk mendapatkan latihan pengukuhan. Okey, baik. Anda boleh mendapatkan latihan pengukuhan di Pelantar Delima KPM. Baik. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu kita kerana bersama Irfan hari ini untuk kongsikan kepada kita tentang matematik tingkatan 4. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Hasliah Hairul Anwar. InsyaAllah ada jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.